Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua sahabat-sahabat Sobi. Bertemu kita kembali pada hari Isnin ini pada bulan Ramadan. So lama sangat saya dah tak bersiaran. Kepada yang baru di channel saya, selamat datang. Saya Sheila dari Green Lucky Hand Channel. Okey, pada hari ini di bulan Ramadan ini saya akan berkongsi tips macam mana kita nak kekalkan supaya tanaman kita ni yang kita tinggalkan setelah seminggu ataupun 2 minggu berada di kampung kekal segar. Tips yang saya akan kongsikan ini adalah hasil pembacaan saya daripada sebuah posting dalam FB. So saya nak try. Saya berharap saya bercuti kali ini dan saya berpeluang untuk balik kampung lebih kurang seminggu. So tumbuh-tumbuhan memang sangat banyak yang saya perlu tinggalkan. Yang dekat luar ni saya tak risau sangat sebab kalau hari hujan insya-Allah dia akan segar balik. Dan yang di dalam ni, di dalam yang di tempat yang redup ni dan di dalam kawasan rumah, kalau pokok kita ni tak siram seminggu ataupun 2 minggu dia tak siram, memang berkemungkinan besar akan mati. Terutamanya pokok-pokok kita yang di dalam rumah yang tak kena hujan kan. So apa penyelesaiannya? Saya pun macam tuan-tuan dan puan-puan juga memang akan apa-apa memang saya akan Google ataupun saya akan cari di YouTube, and then saya akan try apply kepada tumbuh-tumbuhan saya sendiri. So kalau menjadi, alhamdulillah. Kalau tak jadi pun itu adalah sebagai sesi pembelajaran kita dalam menjaga pokok-pokok hiasan dekat rumah. So hari ini saya bukan nak mengajar, bukan nak berdasarkan pengalaman, tapi saya nak try untuk cuti seminggu hari raya akan datang. Saya sangat bersetuju dengan cara-cara yang dikongsi oleh satu posting ni dalam Facebook. Kalau tak silap saya, nama dia Puan Lina. Dia memang saya anggap idea dia ni sangat kreatif. Mudah, murah dan kreatif. So saya memang tak teragak-agak lah nak cuba idea dia ni. Okey, saya akan tunjukkan idea dia dan kita sama-sama menjaga pokok kita ni supaya sentiasa kekal segar semasa kita bercuti di hari raya nanti. Tak adalah kita risau kan semasa kita di kampung pun kita risau pokok-pokok kita dekat bandar ni akan mati. Bahan yang pertama adalah plastik. Okey, saya kalau rumah ni memang setiap kali keluar beli barang dapur memang plastik ni memang tak ketinggalan lah. Selalunya saya gunakan untuk bungkus makanan-makanan yang macam makanan basah kan. Saya nak letak dalam fridge saya akan letak dalam plastik dulu. So plastik ni kena ada. Okay, ini adalah bahan pertama. Plastik gulung ni adalah bahan pertama. And then ini adalah bahan kedua. Gelang getah. Okay, gelang getah. Yang ni memang kalau saya memang wajib ada. Wajib ada sebab saya selalu macam keropok yang tak habis kan. Saya selalu ikat dengan getah lah. Dia menjimatkan. Seterusnya adalah, ini bahan kedua tadi ya. Bahan ketiga, jarum peniti. Ini saya rasa hampir semua wanita yang pakai tudung macam saya ni memang akan ada jarum peniti. Okay, sediakan jarum peniti. Dan seterusnya adalah air. Okay. Ini saya ambil satu cak air lah. Okay. Okey, apa yang patut kita buat? Okey. Saya tunjukkan satu persatu. Saya ambil dulu plastik ni. Okay.
So, kita kena buka dulu plastik ni. Saya kalau dekat pasar nak buka plastik ni memang susah. Syukur pula yang ni senang buka. Plastik kan? Plastik ni. So, saya akan isi air dalam plastik ni. Isi dengan berhati-hati ya, nanti tumpah. Okey, isi air. Saya akan isi sedikit saja dulu sebagai contoh ya. Okay. Ini adalah plastik yang saya dah isi tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau plastik tu besar boleh ikat. Saya selalunya saya untuk ready pokok-pokok ni saya akan isi penuh sikit lah. Tapi dia jangan terlalu terik, jangan terlalu penuh, kena buat dia macam longgar macam ni. Maksudnya dia tak terlalu terik lah. Okay, lepas tu ikat. Kalau nak tahan lama, letak banyak sikit air. Tapi jangan terlalu banyak lah, nanti air keluar pula. So, ikat. Saya ikat macam ni lah. Okay. Macam ni. Okay, ni saya just tunjukkan lah. Okay. Jadi macam ni tadi kan. Okay. Kemudian, yang ni saya nak tunjuk. Yang ni saya dah isi awal tadi. Yang dah ready untuk diletakkan dalam pasu. Kalau boleh isi banyak macam ni lah. Tapi jangan terlalu ketat ataupun terlalu penuh. Buat dia longgar macam ni. Dan ini yang saya buat tadi kan. Okay. Lepas tu, langkah terakhir, jarum peniti tadi. Okay, jarum peniti ni kita boleh tebuk lah. Tebuk sikit dekat sini. Tebuk Saya tebuk sini lah. Untuk nampak. Okay, tengok ni. Air dia akan keluar sikit. Okay. Tak nampak pula ya. Air dia keluar sikit. So, saya akan letak dekat bunga saya yang satu ni. So, saya letak macam ni je dekat sini. Dia akan sentiasa mengalir sedikit demi sedikit. Saya letak dekat pasu ni tadi. Ni air dia. Dia akan mengalir sedikit demi sedikit. Saya letak yang terkena tanah tadi tu kan. Saya letak. Okay. InsyaAllah dia akan bertahan seminggu. Kita akan tengok nanti apa akan jadi selepas seminggu. Yang ni saya akan letak pokok saya ni. And then pokok-pokok yang lain pula. Macam pokok keladi ni. Pokok keladi saya ni memang banyak lah. Dia orang ni memang suka air. Pokok kat sini memang banyak lah pokok-pokok keladi saya. Kalau saya tinggalkan kering memang akan mati. Sayang kan. So, selesai dah tadi. So, saya dah dengan senang hati, saya boleh tinggalkan tanaman saya selama seminggu. Saya share pula tips berkenaan dengan keselamatan rumah. Okey, sebelum balik, ni tadi saya baru dengar dekat Wanita Hari Ini tadi ada satu inspektor tu, Tuan Fu nama dia. Memang sangat menariklah penerangan dia untuk kita kongsi bersama-sama sebelum kita balik kampung. Okey. Tips yang pertama dia kongsikan adalah sebelum kita balik pastikan semua tingkap yang grill tu kan, yang ada lock tu kita kunci. Yang macam tingkap cermin saya dekat rumah ni pastikan dah lock semua. And then semua pintu, semua tingkap lock. Okay, sebelum balik. Lepas tu dekat luar rumah macam kita yang berkebun ni kan, selalunya banyak peralatan tajam dekat luar rumah, cangkul ke, pemotong daun ke apa semua, kena simpan elok-elok, simpan dalam satu tempat ataupun simpan dalam rumah. Selalunya saya ada parang elok kan, simpan dalam rumah ataupun simpan dalam satu store ataupun almari, simpan elok-elok supaya penjenayah ni dia tak nampak. Kalau dia nampak memang menarik perhatian lah. Menarik perhatian.
penjenayah nak masuk ke rumah kita. Tangga ke yang kita letak kat luar, kena simpan. Apa-apa benda yang berharga yang dekat luar rumah yang boleh menarik perhatian, termasuk kasut kan, semua tu simpan dalam rumah. Itu adalah pesanan inspektor tadi. Dan lagi satu, dia pesan barang-barang berharga, contohnya emas, wang tunai, jangan tinggal dalam rumah. Ataupun laptop, jangan tinggal dalam rumah, kalau boleh bawa. Ini adalah untuk mengurangkan risiko. Risiko kecurian, risiko penjenayah, kita tak minta lah. Na'udzubillah min zalik lah. Kita semua minta dijauhkan. Dan seterusnya, jika ada membuat langganan surat khabar. Contohlah ada melanggan surat khabar. Kalau boleh, stop dulu sepanjang kita bercuti pada hari raya ni. Sebab bila penjenayah ni, dia tengok, banyak newspaper yang tak diambil kan. Dia akan aim rumah ni tak ada orang. Tak ada orang. Okay. Dia akan aim, dia dapat tahu. Situ dia dah ada idea, tak ada orang. And then satu lagi, pastikan kita jangan biarkan rumah kita gelap. Lampu luar pasang. Jangan kedekut nak pasang. Pasang je biar terang benderang. Satu lagi, kalau dalam rumah pun kalau boleh pasang satu lampu dalam rumah. Jangan biar gelap. Okay. Dan seterusnya, kalau tuan-tuan dan puan-puan, sahabat semua, ada jiran. Jiran sebelahnya pula. Maklumkan dekat jiran, contohnya saya sebelah ni, aunty. Ada aunty Chinese lah sebelah ni dan depan tu kosong. Seberang saya ni ada uncle yang berbangsa India. Saya akan maklumkan diorang, yang maklumkan yang kami akan balik ke kampung. Supaya kawasan ni, kawasan perumahan, diorang pun boleh tengok-tengokkan. Walaupun tak tengok selalu, boleh tolong tengok-tengokkan kan. Kotlah ada benda-benda yang mencurigakan, diorang boleh maklumkan kepada kita. Okay, satu lagi, dalam kawasan perumahan saya ni, kita ada satu grup WhatsApp. Apa-apa yang kita rasakan mencurigakan, masing-masing kami dalam grup WhatsApp akan memberi peringatan masing-masing. So, sama-samalah kita menjaga sesama sendiri. Okay, itu adalah tips daripada PDRM yang saya dengar tadilah, yang dia kongsikan. Inspektor Fu tadi, Tuan Fu tadi kongsikan. Bahasa Melayu dia sangat baik. Tak ada langsung bunyi Chinese dia cakap tadi. Saya suka sangat dengar. Bagi yang beragama Islam, sebelum kita meninggalkan rumah, ini adalah salah satu ikhtiar lah. Ikhtiar yang kita mohon perlindungan daripada Allah supaya rumah kita dilindungi daripada pencuri ataupun segala malapetaka yang kita tidak ingini. Okey, yang ini alhamdulillah saya memang ada amalkan juga. So berdasarkan yang saya amalkan, mungkin saya boleh share dekat sini. Yang ni pun saya baca dalam satu perkongsian dalam Facebook lah. Kalau kita hendak meninggalkan rumah, sebelum tu kita letak tangan kanan. Setelah rumah kita tadi dah dikunci semua kan, pintu, tingkap semua dah kunci. So, letak tangan kanan dekat pintu ataupun dinding. Ucapkan 2 kalimah syahadah. 1 kali. Lepas tu, selawat 3 kali. And then baca ayatul kursi 1 kali. Baca ayat Yasin yang ke-9 yang mana dia berbunyi waja'alna min baini aydihim saddan wa min halfihim saddan fa'arshaynahum fahum la yubsirun. Seterusnya kita akan bacakan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita baca tu, lepas tu sambung pula
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Satu lagi kita bacakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semoga kita dapat meninggalkan rumah dengan tenang, aman, di bawah lindungan Allah. Dan sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga kita sama-sama diberi manfaat, diberi kebaikan, dipermudahkan segala urusan. Dan last sekali, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Semoga semua tanaman kita, rumah kita terjaga. Lupa pula saya satu lagi perkara sebelum saya menutup. Bagi yang ada menjaga haiwan ternakan, contohnya ikan ataupun kucing, pastikan ada pihak yang dipesan untuk menjaga haiwan yang telah ditinggalkan. Contohnya ikan, mungkin pesan kawan untuk bagi makan ikan, dan kucing kalau tak nak hantar ke hotel kucing. Sekarang pun dah ada hotel kan kucing. Diorang akan charge satu malam berapa ke, mungkin boleh hantar. Okey, itu saja perkongsian saya. Terima kasih kerana menonton. Bye. Berjumpa lagi.